Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti kelas pengajian Fardu Ain kita pada pagi ini, yang sepatutnya kita buat hari Jumaat. Kan? Kita buat hari Jumaat, setiap hari Jumaat 9.30 pagi sampai 10.30 pagi. Tapi esok cuti kan. Jadi hari ni pun kita buat, terpaksa lah buat awal sikit. Kita buat hari Khamis. Walaupun ada yang di kalangan kita mungkin ada yang dah bercuti, yang dah di kampung pun ada lah. Sebab saya tengok semalam kawan saya bagi tahu jalan nak balik ke Kelantan tu dah jam dah. Jadi dia kata dia punya caption dia kata balik raya. Jadi saya pun tak tahulah macam mana. Tak apalah, apa-apa pun kita teruskan untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang Islam lah kita kata. Sebagai orang Islam, tanggungjawab kita kepada negara kita, kepada masyarakat kita, dan khususnya tanggungjawab kita kepada Allah. Kerana setiap apa yang kita buat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita nak mengundi, nak pilihlah betul-betul mengikut seperti mana yang kita tahu, nak mengikut seperti mana yang kita faham. Apakah konsep nak memilih ataupun nak mengundi pemimpin bagi kita orang Islam. Sebab dalam mengundi ni dia ada dosa, dia ada pahala. Silap pangkah kita buat dosa, silap. Kalau kita pilih dengan betul mengikut seperti mana yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka kita dapat pahala. Dan sebab apa? Sebab memang setiap apa benda yang kita buat pagi ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak payah ceritalah pasal tu, cukup dah habis itu je. Ni bukan kempen ceramah politik. Okey. Okey, jadi kita sambung kelas kita seperti mana yang minggu lepas. Alhamdulillah, sebelum itulah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan kesihatan, anugerah ataupun nikmat yang begitu besar. Allah beri kepada kita kesihatan, kekuatan, orang kata mental yang sihat, fizikal yang sihat. Ada orang fizikal sihat tapi mental tak sihat. Bangun pagi sihat tapi otak dia bercelaru. Mana mental dia tak sihat. Kita alhamdulillah bangun pagi sihat. Mental kita pun sihat. Mana buka mata tu semua anggota kita boleh bergerak, dan otak kita pun boleh berfungsi, berfikir dengan baik. Kerana bila kita buka mata, perkara pertama yang kita fikirkan adalah tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab aku sebagai hamba, apa yang aku kena buat. Bangun, mandi dan solat subuh dan buat tahajud dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Allah beri kita kekuatan, kesihatan mental, fizikal pada hari ini untuk kita meneruskan kehidupan kita, dan meneruskan pekerjaan kita, meneruskan kehidupan kita sebagai manusia biasa dan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kerana tidak di luar sana mungkin ramai yang tidak berpeluang seperti kita kan. Ramai yang tidak berpeluang seperti kita, yang diberi kesihatan, yang sihat fizikal, sihat tubuh badan, sihat mentalnya.
Ada orang mental sihat, tubuh badan tak sihat. Ada orang tubuh badan sihat, mental tak sihat. Ada dua-dua tak sihat. Ada tak ada terus dah. Tak, nikmat fizikal pun tak ada, mental pun tak ada. Tak berada di alam barzah. Jadi alhamdulillah peluang yang ada ni kita sama-sama orang kata grab. Sebab masa kita tak berapa lama, kita tak tahu berapa lama lagi tempoh masa yang kita ada. Tak. Jadi setiap hari-hari yang berlalu itulah masa yang kita kena grab betul-betul untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang ada tak seberapa ni. Dan sebab kita tak tahu, melainkan kita tahu kalau kita beli software, kita beli antivirus kan, license dia tu kan ada expired kan. Ada expired, kita tahu dia mati bila. Kita tahu expired dia bila. Maknanya hari ni, minggu ni lambat lagi 2023 expired contoh. Lambat lagi, ada setahun lagi, ada peluang lagi. Nak masuk virus pun tak apa. Sebab antivirus ni masih aktif. Gunalah. Kita tak bimbang komputer kita tu, kita tak bimbang dengan komputer kita sebab kita tahu antivirus tu aktif dan kita tahu dia expired bila. Cuba kalau antivirus tu kita tak tahu dia expired bila. Bila masa dia boleh expired. Risau tak kita dengan komputer kita? Kita risau tak dengan komputer? Pasti kita akan risau. Nak cucuk pendrive pun kita risau. Kan aku cucuk pendrive kan expired pula. Tapi sebab kita tak tahu jangka hayat dia bila. Bila expired dia. Seperti mati. Contoh seperti matilah. Kita pun begitulah. Kalau kita tak tahu bila kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati bila. Jadi hari-hari yang kita masih ada peluang ni, dengan kadar yang segera kita perbetul dan kita perbaiki diri kita. Sebab kita tahu mungkin selepas ni keluar daripada library lagi, saya pun jatuh mati. Tahu. Kita tak tahu bila kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam kita kata antivirus tadi. Kita akan risau guna komputer kita, nak masuk pendrive, nak masuk apa ni? Dia panggil? Apa dia panggil Kak Jun? Hadis. Hadis ke apa ke kan? Hadis dia panggil external hard disk. Marah saya memang saya tu buta IT kan, biasalah, maafkan saya. External hard disk tu dah siapa-siapa punya, kita tak tahu ada virus ke apa, kita masuk cucuk je, kita risau dah nak cucuk sebab kita tak tahu expired bila expired antivirus tu. Kita akan risau sebab kalau kita cucuk ada virus, trojan ke gajah rimau apa semua dalam virus dia tu masuk dalam komputer kita, habis semua data kita, habis semua file-file folder kita hilang. Bila dah hilang, masa tu kita menyesal tak? Kita menyesal, pasti menyesal. Tapi menyesal kita, kalau boleh repair balik tak apa. Kalau boleh tak boleh repair dah, kalau data tu dah tak boleh nak kembalikan semula, apa akan jadi? Menyesal yang tidak berguna. Begitulah juga bila kita mati. Masa hidup ni lah kita nak buat betul-betul, nak beringat betul-betul. Sebab bila dah kita mati, semua dah tidak ambil kira. Urusan dunia kita sudah tidak dikira lagi. Kita menyesal masa tu, menyesal. Semua menyesal. Yang meninggal dunia masuk dalam kubur, menyesal. Semua minta dengan Allah untuk kembali ke bumi, untuk kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allah tanya, nak buat apa? Kembali ke dunia. Nak beribadah kepadamu. Sekejap. No. Bila kamu dah masuk dalam alam ini, no way out. Tak ada jalan keluar. Jadi tak boleh keluar dah. Menyesalnya menyesal yang tidak berguna lagi. Sepatutnya Allah kata nak menyesal dulu, masa hidup dulu kamu kena menyesal, bukan hari ini. Masa hidup dulu kamu buat apa? Orang suruh solat, kamu tak solat. Orang suruh puasa, kamu tak puasa. Kamu buat maksiat, orang tegur, kamu marah orang. Allah tanya. Masa tu kita nak jawab apa? Berilah peluang. Tak ada peluang dah. Tidak ada peluang kedua bila kita sudah masuk ke alam barzakh. Masa hidup kita sentiasa diberi peluang. Jadi kena bersyukur. Bangun pagi hidup macam biasa, alhamdulillah diberi peluang. Maknanya Allah masih sayangkan kita dan Allah masih memberi peluang kepada kita
untuk perbaiki diri kita dari hari ke hari. Tak, bukan kita diberi kehidupan kita atas dunia ni hari ke hari hidup sampai 10, 20, 30 tahun. Nak suruh kita senang. Tak, sebab kesenangan di dunia ni sementara, tak bawa. Kita tidak bawa ke mana-mana kesenangan yang kita ada hari ni. Kereta besar, rumah besar, anak ramai, isteri cantik, anak handsome, suami kaya. Walau kita ada 10 biji Ferrari pun, 10 biji helikopter pun, ada jet peribadi 15 biji pun, kita tetap tidak akan bawa ke mana-mana. Alangkah ruginya kita apabila kita bersusah payah sehingga kita meninggalkan hak Allah, hak kita dengan Allah. Apa yang kita nak kena bagi, apa tanggungjawab kita kepada Allah, yang mana tanggungjawab kepada Allah itu yang akan memberi kita ganjaran yang berkekalan. Tetapi kita ketepikan yang tu, kita bertungkuh lumus, tidur tak tidur, makan tak makan, bertungkuh lumus cari harta, simpan harta berjuta-juta dalam bank, mati. Rugi ke? Untung ke rugi? Untung ke rugi? Cuba kita fikir sekejap. Aku bekerja bertungkuh lumus, aku tinggalkan semayang, aku dak puasa, aku dak semayang sebab nak cari rezeki ni. Nak cari rezeki, nak collect duit, nak collect harta, simpan dalam bank sampailah cukup target dapat 5 juta dalam bank, account bank. Oh, tak capai dah target. Esok meninggal. Ruginya hidup seorang itu apabila dia meninggalkan Allah, meninggalkan kehidupan yang kekal, kemudian dia bertungkus lumus untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sementara. Kita tahu dah, padahal kita semua dah tahu kan, kehidupan dunia itu sementara je. Kecantikan yang ada sementara, muda sementara. Ada dah orang muda hidup 120 tahun, muda macam umur 20 tahun. Tak ada. Atas dunia ni semua sementara, muda sementara. Nah, tahun lepas saya tak ada lagi uban-uban ni. Nah, tak ada lagi uban-uban kat misal janggut, tak ada lagi. Tahun ni ada dah. Mana ni? Sementara je, tak ada uban ni, sementara je. Sampai masa kamu akan ada uban. Sampai masa kamu akan tua. Sampai masa kamu akan mati. Sampai masa kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi rugilah kalau kita tidak ambil kesempatan. Allah kata, kamu buat yang ni, aku bagi ganjaran kamu syurga kekal. Masuk dalam syurga tak keluar dah. Nah, dah masuk dalam syurga tak keluar dah. Kekal. Sampai bila nak duduk dalam syurga ya Allah? Sampai selama-lamanya Allah kata. Duduk lagi 200 tahun, 300 tahun dalam syurga, tanya Allah lagi, ya Allah Tuhanku, berapa lama lagi nak duduk dalam syurga ni? Selama-lamanya Allah. Cuba kita bayang, hidup dalam keadaan mewah, kita yang sentiasa muda, tak ada orang tua dalam syurga. Semua muda, Abang Rosli muda, saya muda. Kalau masuk dalam syurga kita ni semua, kita ni muda. Semua handsome, semua raja. Tak ada hamba, tak ada kuli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, semua kaya, semua raja, semua mewah. Comparekan dengan orang yang duduk di dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Nah, hidupnya yang setiap hari diseksa. Sampai bila nak kena seksa? Selama-lamanya. Selama-lamanya ya Allah, selama-lamanya. Sampai bila, macam mana selama-lamanya ni? Selama-lamanya. Tak ada berhenti, tak ada masa rehat. Sedangkan ahli syurga duduk dalam syurga, duduk di dalam istana singgasana beristirahat. Nah, hidup dengan tenang, mewah dan tak ada sakit. Tak ada sakit, tak kena solat, tak ada dah. Solat ni apa semua tak ada dah di dalam syurga nanti esok. Sebab tu atas dunia ni nak bersusah payah pun bersusah payahlah untuk kebahagiaan akhirat. Samalah seperti mana kita bercucuk tanam. Kita tanam durian hari ni, kita nak makan hari ni tak boleh. Ya, ambil benih tinggi ni kan. Tanam hari ni, esok boleh makan durian lah. Confirm tak buah pokok tu. Sebab baru benih. Panjang ni, tinggi ni. Kena tunggu 10 tahun, 20 tahun. Itu nisbah alam dunia. Kehidupan di dunia.
Nah, jadi apa yang kita buat hari ni bersusah payah kerana Allah, untuk Allah pada hari ni, hidup kita ni untuk mendapatkan ganjaran dia, hasil dia akhirat esok Allah bagi. Lambat lagi ke? Wallahu alam. Nah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, bila. Ha. Susah payah hari ni. Allah, susahnya saya nak puasa, susahnya saya nak semayang, beratnya nak semayang, nak solat. Memang nak benda yang baik mesti kena susah. Ha. Nak dapatkan hasil kerja yang baik, mesti kerja tu kerja yang bertungkus lumus, kerja yang kena bersusah payah. Baru boleh dapat hasil yang baik. Kita nak buat satu job, kita dapat satu job, buat bagi job, kita nak buat satu program ni kita nak buat baik-baik, nak pastikan ia berjaya. Jadi, nak menjadikan program tu berjaya dengan cemerlang, mesti kita kena bertungkus lumus, siap benda tu, siap benda ni lah. Ataupun kita hanya sekadar buat lebih kurang. Buat lebih kurang, hasil dia lebih kurang. Macam tu. Jadi kita kena ingat macam tu. Untuk sedikit orang kata muhasabah diri kita, diri saya juga sendiri. Jadi kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelak, sebab kalau kita tahu zaman hari ini kita tahu senjata yang paling bahaya, benda yang paling mudah untuk bawa kita, untuk menjadikan kita seorang manusia yang derhaka pada Allah, tidak lain dan tidak bukan ini. Ini sahaja benda yang seringan dan sebesar ini saja mampu untuk meletakkan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu untuk menjadikan kita ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Kalau kita tidak menggunakan benda ni dengan baik. Kadang-kadang kita tengok kita tak buat benda tu, kita tak fitnah orang. Tapi kita baca cerita, kita share dengan orang. Betul tak? Kita baca cerita yang kita tidak tahu sejauh mana kebenaran cerita tersebut, kita share dengan orang. Tambah pula benda tu benda yang tidak baik. Ustaz Hafiz tidak puasa, didapati kantoi tidak puasa bulan Ramadan. Contoh, Abang Rosli pun share satu instan. Baru satu instan, Ustaz Hafiz tak puasa. Share lagi dalam FB, dalam Twitter, dalam Instagram. Sekali share tu berapa juta orang boleh tengok itu benda ni. Kalau kita kata kita tak set untuk public, saya tak set untuk public, friends only, friends kita berapa? 5,000. 5,000 orang baca dos kita yang kalau cerita tu fitnah, baca. Hak 5,000 sebar lagi. 5,000 kali dengan 5,000 pula berapa? Sekejap je benda ni. Dalam masa beberapa minit saja boleh mencecah angka juta. Juta orang tengok dan dengar fitnah kita ni. Sebab itulah kena berhati-hati nak share ke, nak apa ke. Sebab tu saya tak suka share, tak suka apa tu. Saya tengok betul-betul kalau info-info tu saya share. Info-info yang ada yang kata yang bermanfaat lah. Kita share lah, benda tu bagus untuk share. Tapi kalau cerita artis ke, biasa kan kita tengok. Kita tengok dari FB wall kita keluar kan. Artis ni gini, artis ni gini, artis tu macam ni, artis tu macam ni. Kita tak tahu sejauh mana kebenaran cerita. Lebih baik kita ambil jalan yang paling selamat untuk kita berdiam diri. Tak payahlah share. Biar je. Biar sekadar hanya lalu di muka buku. Gitu. Tak lalu di mata kita, cukup. Fitnah. Sebab kita berada di zaman di penghujung. Penghujung, iaitu zaman yang memang terkenal dengan zaman fitnah. Kita pergi kerja jadi orang buat fitnah, kita pergi masjid orang buat fitnah, orang baik kena fitnah, orang jahat kena fitnah, semua orang kena fitnah. Buat baik kena fitnah, nak nunjuk tu. Buat baik kena fitnah. Ajak buat kebaikan, jom kita pergi masjid, jom kita solat, jom kita puasa, jom kita buat benda baik. Nak tunjuk baik tu. Gitu.
Tak payahlah ustaz, tak payah tunjuk baik Ustaz tak tunjuk baik pun saya tak ada ustaz tak baik. Gitu. Awak bukan ustazah, awak bukan ustaz, tak payahlah ajak-ajak orang, biarlah buat ustaz buat kerja ustaz. Kalau awak nak buat kerja ustaz nak buat kerja apa? Dia kata itu lah. Jangan kita menyebarkan fitnah. Jangan sekali-kali menyebarkan fitnah. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat esok di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kita fitnah tadi, setiap orang-orang itu akan datang dipertemukan dengan kita di hadapan Allah. Allah panggil, mari sini. Saya fitnah Abang Rosli. Di hadapan Allah esok Allah akan panggil saya di hadapan Abang Rosli. Abang Rosli dia fitnah Abang Rosli dulu, betul? Betul. Abang Rosli nak buat apa? Masa tu masing-masing nak dapatkan pahala. Sebab masing-masing dah nampak dah syurga neraka. Banyak pahala, berat timbangan pahala masuk syurga, berat timbangan dosa masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Abang Rosli nak apa? Saya nak masuk syurga, saya nak pahala dia. Okey. Betul. Awak fitnah dia. Okey, betul. Bagi pahala awak ke dia. Bagi. Dah lah pahala dia tak banyak dah. Kita ni pahala tak banyak dah. Bagi lagi ke orang. Bagi. Tak cukup lagi. Abang Rosli kata tak cukup lagi Allah untuk tebus dosa saya, kesilapan dia buat ni. Kezaliman, penganiayaan yang dia buat pada diri saya ni tak cukup lagi dengan pahala yang dia bagi ni. Tak cukup lagi? Tak cukup. Okey, dosa awak bagi dekat dia. Dosa Abang Rosli pula bagi kat saya. Dah lah pahala saya habis dah. Licin. Dosa pula bagi kat saya. Itulah yang dikatakan hari yang mana manusia itu bankrupt, sebankrupt. Kerana bankrupt atas dunia ni, kita bankrupt berniaga, kita boleh bangun daripada bawah. Kita boleh bermula semula daripada kosong, betul? Kita berniaga nasi bankrupt, kita boleh berniaga benda lain pula. Jual komputer bankrupt, kita boleh jual ikan pula. Jual ikan bankrupt, kita boleh jual sayur pula. Jual sayur bankrupt, kita boleh buka kedai makan pula. Kedai makan bankrupt, kita boleh, selagi mana kita hidup dan berkeupayaan. Kita bankrupt, kita boleh buat lagi. Ada peluang. Tapi bankrupt di hadapan Allah tak ada dah. Bankrupt pada masa tersebut, kalau kita bankrupt, diisytiharkan bankrupt, pahala kita orang ambil, dosa orang pula kita ambil. Masa tu kita bankrupt, kita tak boleh nak buat apa dah. Tak ada masa dah untuk, ya Allah bagi peluang sekejap, nak semayang, nak cover balik pahala. Tak ada dah. Menyesal. Nak buat macam mana? Tak boleh buat apa. Nak bangun balik, bermula daripada kosong balik, tak ada jalan dah. Kalau pada masa tu ditakdirkan, na'udzubillah min zalik, orang itu di dalam neraka Allah, maka di situlah tempat dia. Nak patah balik, tak boleh dah. Na'udzubillah min zalik. Itu fitnah. Yang ketiga berkaitan dengan aib. Kita kena jaga aib orang. Jagalah aib orang. Jangan sekali-kali kita menceritakan aib orang kepada orang lain. Jangan kita buka aib orang. Kerana macam-macam cara kita boleh buka aib orang. Aib muka orang. Kita nak buat sesuatu perkara tu, janganlah sampai kita membuka ataupun mendedahkan aib orang. Kita keburukan orang. Dia ni dulu jahat. Kerana apa? Kerana kita menjadi orang yang mulia hari ni disebabkan Allah tidak buka aib kita. Kita jadi hebat, kita jadi mulia, kita jadi orang yang dihormati dan disegani hari ini, bukan dengan sebab kehebatan dan kebijaksanaan dan kekuatan yang ada pada kita, tetapi dengan sebab Allah belum buka aib kita. Allah tak buka aib kita je. Tunggu kalau Allah buka aib kita, apa jadi? Raja kalau Allah buka aib dia, Perdana Menteri Allah buka aib dia, ketua kampung Allah buka aib dia, ustaz Allah buka aib dia. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Kita berdoa minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara aib kita. Sebab kita semua tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah buat dosa. Termasuk saya sendiri. Kita semua ni semua pernah buat dosa, betul?
Tak ada di kalangan kita yang tak pernah buat dosa. Semua pernah buat dosa. Semua ada aib masing-masing. Betul kan? Kita ada aib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak dedahkan aib kita, kita sibuk dedah aib orang, buka cerita orang ni orang ni jahat, orang ni gini, orang ni gini, orang ni. Tak, jangan kawan dengan dia ni teruk, dulu dia teruk. Walaupun sekarang dia baik, dulu dia teruk ni, isap dadah semua bagai. Ya. Kita duk cerita anak orang tu jahat, anak orang ni jahat, anak orang tu jahat, anak orang jahat belaka. Ha. Anak orang. Anak kita baik. Saya tak percaya anak saya buat kerja-kerja macam ni. Saya tak percaya lah. Kalau anak saya. Nah. Kalau anak orang. Memang anak dia macam tu. Masa kecil-kecil dulu saya tengok dah anak dia ni nakal dah. Lagi besar ni memang teruk lah. Dia membawang. Dia sebenarnya itulah, berkumpul membawang ni dia boleh membawa kepada membuka cerita. Dia buka sikit. Lama-lama terbuka aib seseorang. Pada masa tu kena ingat, cepat-cepatlah istighfar, minta maaf pada Tuhan. Pergi cari tuang dia. Saya duduk sembang dengan Abang Rosli gini cerita. Lepas tu keluar cerita pasal Rahana. Astaghfirullahaladzim. Abang Rosli, mari jom sekarang kita pergi jumpa Rehana. Kita minta maaf dengan Rehana. Rehana, kami minta maaf. Saya dengan Abang Rosli tadi dah cakap. Duduk sembang mengarut-mengarut. Tiba-tiba terkeluar cerita Rehana. Rehana ni tak baik lah macam ni. Contoh bukan Rehana ni, Rehana di Zimbabwe. Rehana ni baik. Cerita, kena minta maaf cepat-cepat. Malulah nak minta maaf. Malu nak minta maaf hari ni ataupun nak menerima akibat sengsara di akhirat esok. Pilih. Sanggup untuk menahan malu sekejap ataupun sanggup nak tanggung akhirat esok. Pergilah minta maaf. Maafkan saya Rahana. Tadi saya dengan Abang Rosli, kami berdua tadi duduk sembang cerita, keluarlah benda yang tak baik pasal Rahana. Minta maaf tak apa, saya maaf. Saya maaf, alhamdulillah, selesai. Saya tak maaf, saya nak tunggu akhirat esok. Rahana kata, saya tak apa, suka hati Ustaz nak cakap pasal saya, tak apa, terpulang, saya redha. Tapi Ustaz akan dipertanggungjawabkan di akhirat esok. Kita jumpa di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. See you in court ni tak aku kan? See you in court, tapi see you in Allah court. Jumpa kamu di mahkamah Allah. Tu takut. Tu takut. Awak nak buat nanya ke saya, dipersilakan. Tak ada masalah. Sebab yang akan membalas segala kejahatan yang awak buat pada saya, kezaliman yang awak buat pada saya, Allah. Allah yang maha membalas. Allah yang berkuasa untuk membalas. Saya tak mampu. Saya redha. Gitu. Tapi Rahana tu dia pun memaafkan. Tak apa, ceritalah sebanyak mana. Tak apa, saya maafkan. Saya maaf tak apa Abang Rosli, saya maafkan. Jadi mulianya dia apabila dia memaafkan orang. Kita ni akan dipandang mulia apabila kita sentiasa memaafkan orang. Sebab Nabi tidak pernah, Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tak pernah balas keburukan, kejahatan orang lain buat pada dia dengan kejahatan. Seperti mana salah satu kisah ketika mana Nabi pergi berdakwah, Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif. Cerita ni semua orang tahu. Sampai di Taif, Nabi dibaling, dipukul, dihina, dimaki. Cuba bayangkan seorang manusia yang datang nak berdakwah supaya penduduk Taif memeluk agama Islam, tiba disambut dengan balingan batu, baling dengan najis, dicaci, dimaki, hamun dan sebagainya. Sedih Nabi SAW. Nabi sedih sehingga kan Nabi, ialah pada masa tu, kalau dulu Nabi ada tempat bergantung, ada tempat untuk mengadu, ada tok dia apa semua, tapi sekarang Nabi tak ada siapa-siapa. Nabi kata, hanya ada Allah, aku hanya ada kamu ya Allah. Nabi minta bergantung pada Allah SWT. Datang malaikat yang jaga bukit, jaga gunung. Malaikat datang, turun dengan segera. Malaikat datang kepada Rasulullah, turun sampai dekat Rasulullah. Ya Rasulullah,
Kamu katakan apa yang aku nak kena buat. Kalau kamu nak aku angkat bukit ni hempak atas penduduk Taif, sekarang aku akan angkat bukit ni hempak atas penduduk Taif. Kena baling dengan batu, berdarah apa semua dah. Orang maki hamun, paling dengan najis apa semua, halau daripada Taif. Nabi pergi dalam keadaan hati yang kecewa, yang luka, yang sedih. Datang malaikat datang kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat datang offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagi tahu aku kalau hari ni kamu nak aku hempak penduduk Taif ni dengan bukit ni, dengan gunung ni, sekarang juga aku akan buat. Aku akan angkat gunung ni, aku akan hempak penduduk Taif dengan gunung ni. Habis keturunan Taif. Apa Nabi buat? Nabi jawab apa? Nabi kata tak apa, jangan. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan daripada sulbi penduduk Taif ini mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Keluarkan daripada tulang sulbi penduduk-penduduk Taif ini mereka-mereka yang beriman. Doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 100% penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari itu, hari kejadian tu, Nabi perintahkan malaikat angkat gunung, hempak penduduk Taif, pupus. Pupus penduduk Taif. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, keluarkan daripada sulbi-sulbi penduduk Taif ini anak-anak zuriat mereka ni yang akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Makbulkan doa Nabi SAW. Dibuat lagu tu pun masih lagi. Kalau kita jangan kata bukit, tak cukup satu gunung, ambil satu gunung ni, empat lagi. Dalam keadaan kita dengan hati yang sedih, hati yang luka, marah ni lagi, dibuat, dihina orang macam tu, kan? Tak payah kita orang pukul orang baling dengan najis. Saya pergi jentik telinga Abang Rasli tu. Jentik telinga Abang Rasli, jentik telinga. Tiba-tiba katalah contoh orang datang, gangster datang, abang, nak saya buat apa dekat ni? Settle kan lah. Kena belasah, potong telinga, potong jari, potong tangan. Tak cukup, saya jentik telinga je. Dapat agak dia, orang mari offer, nak saya buat apa dekat dia ni? Potong telinga, potong jari, potong kaki. Puas hati? Okey, puas hati. Abang Rusli tengok. Okey, very good, bagus, selesai kerja. Sebab tu Nabi ni dia tidak pernah membalas kejahatan, keburukan orang dengan kejahatan juga. Buatlah ngaya macam mana pun, buatlah jahat macam mana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah tetap akan membalas dengan kebaikan. Orang marah kita bagi hadiah kat dia. Orang kutuk kita bagi dia senyuman. Terima kasih. Orang hina kita, bok kita, caci maki kita, tuntang, pecah cermin abang. Pecah cermin pejabat. Dengan kata-kata kesat, caci maki itu. Nak kata hebatnya caci maki tu, sampai pecah cermin, pecah gendang telinga kita. Tak esok kita datang, bos, ni ada sedikit makanan. Makan. Bos confused. Ke dia beracun? Dah, kita makan sama-sama. Bos pun makan, saya pun makan. Semacam kita juga, super bayangkan kalau kita buat nanya kat orang balas kita dengan kebaikan, apa perasaan kita? Kita akan rasa, kenapa dia ni baik sangat? Aku buat dia macam ni pun dia masih lagi nak baik dengan aku. Betul tak? Kita kena praktis benda tu dalam kehidupan kita. Baru kita boleh tenang. Baru kita boleh tak ada stres. Bila datang masalah apa pun, kena marah, kena caci, kena kutuk, kena tiau ke apa semua pun, tak ada masalah. Sebab kita dah set dah dalam kepala kita, apa pun nak jadi, aku tetap akan balas dengan kebaikan. Kalau kita terima masuk dalam kepala caci maki tu, kita akan jadi stres balik rumah, duduk mikir. Tengok muka anak, muka anak, mata tak muka anak. Kepala kita, letih lah, aku nak mengadap dengan bos aku ni kan.
Macam mana nak buat ni, gini-gini. Sedap kata aku, malukan aku depan orang ramai dan sebagainya. Nah, kita bersangka baik ya. Kalau kita buat kerja betul, insya-Allah bah dak marah. Nah, betul tak? Buat. Kalau kita buat kerja betul pun bah marah juga, tu bah masalah. Tak nak kata apalah. Nah, tapi kalau kita buat benda yang betul, insya-Allah siapa-siapa pun tak akan marah pada kita. Siapa-siapa pun tak akan marah. Okey, 3 perkara. Yang pertama tadi bersyukur. Yang kedua, mengelak daripada fitnah. Yang ketiga, jaga aib orang supaya Allah boleh menjaga aib kita. Jaga aib orang, jaga aib muka orang. Begitu sama je. Jaga aib muka orang, jangan malukan orang di depan orang ramai. Tak. Ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kisah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan tua. Bawa kepada Rasulullah buah limau. Kalau tempat kita ni limau biasalah, oren ni. Tapi di Madinah nak dapat limau ni susah. Dapat limau tu, masa tu Nabi bersama dengan beberapa orang sahabat. Diberikan wanita itu beri 3 biji limau kepada Nabi SAW. 3 biji, bagi. Rasulullah pun buka satu, buah yang pertama Rasulullah makan. Rasulullah makan sebiji, habis biji Rasulullah senyum. Sahabat duduk sebelah tengok, bila nak bagi kita ni? Telan dia limau kan, macam orang mengandung tengok asam. Dia panggil apa? Orang Kedah panggil istilah apa? Berair. Kalau orang Kelantan dia sebut berair mulut-mulut. Kecok ayak liok. Kecok ayak liok faham? Tengok makan limau, sahabat tengok. Sedapnya limau. Dah lah di Madinah susah nak dapat limau Nabi makan seorang sebiji. Nabi buka buah yang kedua. Makan habis 2 biji. Nabi senyum lagi. Alhamdulillah. Sahabat pelik dah ni. Nabi SAW ni kalau dia makan apa-apa pun dia akan bagi, dia akan kongsi, dia akan share dengan sahabat-sahabat dia. Tapi hal ni dia Nabi tak share ni, pelik dah ni. Tak apalah, kita tunggu sebiji lagi, ada sebiji lagi tu. Nabi pun buka buah yang ketiga. Buka buah yang ketiga. Nabi makan habis juga. Habis juga 3 biji Nabi makan. Nabi senyum. Kemudian perempuan tu pun pergilah, berlalu. Sahabat ni pun tanya, ya Rasulullah, sedapnya limau kamu makan tadi, tapi kenapa tak bagi pada kami ya Rasulullah? Kami teringin nak makan limau tadi, tapi 3 biji Rasulullah makan. Rasulullah kata apa? Aku bimbang nak bagi buah limau ni, nak bagi kamu makan. Aku makan buah yang pertama, buah tu masam. Jadi aku mengharapkan buah yang kedua ni manis. Aku buka buah yang kedua, masam juga. Aku mengharapkan buah yang terakhir ni akan manis. Dan aku makan buah yang ketiga pun masam. Sebab tu aku tak bagi. Sebab kalau aku bagi makan buah yang masam pada kamu, aku bimbang kamu akan takut-takut kamu terkeluar kata-kata Allah masamnya. Bimbang kecil hati wanita yang bagi tadi. Wanita yang ada di depan kita yang bagi buah limau tadi, takut dia kecil hati, malu dan sebagainya. Sampai macam tu sekali. Nabi nak jaga aib muka, nak jaga aib orang. Allah masamnya. Kenapa sanggup kamu bagi Nabi makan buah limau yang masam? Takut jadi gitu. Sedih perempuan tu kan. Sedih kan. Jadi Nabi nak jaga, Nabi senyum. Sedap. Walaupun masam, Nabi mampu tersenyum. Kalau kita masam, mampu senyum lagi. Balik rumah, anak buat perangai, suami buat perangai, muka masalah. Ada tak muka mana? Suami buat perangai, anak buat perangai, sampai di rumah, anak buat perangai, suami buat perangai. Muka macam mana? Bangsat. Abang okey dah makan?
Rumah siapa terabur ni. Suami duduk terbokar tu, tidur atas sofa. Anaknya tu auman dengan pamper berterabur. Biasa anak ramai lah. Astaghfirullahalazim, masuk dalam rumah, tengok macam rumah ke apa ni. Keluar balik, tengok pintu pagar, betul ke alamat ni. Takut tukar rumah orang lain. Betul dah rumah aku dah. Tapi macam ni bukan macam rumah aku. Senyum. Saya senyum. Saya senang je. Saya balik rumah, tengok rumah sepah. Rumah bersepah ni, kita set dalam kepala kita, alhamdulillah. Alhamdulillah anak aku sihat. Rumah bersepah menandakan anak saya sihat. Kalau saya balik rumah tak bersepah, something wrong dengan anak saya. Sama ada dia sakit ataupun ada masalah. Sebab tu saya balik rumah sekarang, saya mengharapkan rumah saya ada mainan-mainan di atas lantai. Saya mengharapkan macam tu, tengok ada tak mainan. Allah, kenapa ni tak ada mainan? Mana anak? Sihatlah ke? Sihat, alhamdulillah. Bagus. Gitu. Kalau kita balik, kita mengharapkan rumah kita bersih macam istana, ada 13 orang maid. Kita balik tengok bersepah, masa tu kita akan stres lah. Kita set dalam kepala kita, kalau kita balik rumah, tengok rumah kita tu bersepah sikit, ingat bahawasanya kita ada anak kecil di dalam rumah, dan itulah menunjukkan bahawasanya anak kita sihat. Kita akan happy, anak kita sihat. Okey ya? Gitu. Okey. Sikit kita akan masuk dalam bab haid. Bab haid ni dia tak banyak. Erti haid, pengertian haid. Orang lelaki kena tahu, orang perempuan wajib tahu, orang lelaki pun kena tahu, wajib tahu. Kena tahu pasal haid ni. Minggu lepas saya cerita dah pasal haid secara umum, kan? Minggu lepas saya dah cerita pasal haid. Kebetulan balik hari Khamis, minggu lepas hari Khamis saja. Hari Khamis juga kan? Balik kerja hari tu, isteri saya kata, kakak dah period. Saya kata bagus, alhamdulillah. Okey. Dia dah period. So maghrib, lepas solat maghrib, saya solat maghrib lah. Dia tak solat lah. Saya solat maghrib, lepas solat maghrib, saya panggil kakak sini. Ceritakan dia apa itu haid. Ceritakan dia apa benda yang haram ketika haid. Ceritakan dia apa yang dia ni dah akil baligh dan sebagainya. Kan? Dah cukup umur. Kakak dah cukup umur. Kakak tak solat, kakak akan tanggung dosa. Kakak tak puasa, kakak akan tanggung dosa. Semua yang wajib kakak kena buat. Yang haram kakak kena tinggal. Yang pertama bab solat, bab puasa, bab benda-benda perkara-perkara wajib. Yang kedua ialah bab aurat. Kita kena jelaskan, kita kena jelaskan kepada anak kita masa tu. Once kita tahu dia dah datang haid, hari tu juga kita kena explain dekat dia pasal haid. Pasal dia ni macam mana, status dia ni siapa, biar dia tahu diri dia ni siapa dan apa yang dia kena buat, apa yang dia tak boleh buat. Kena bagi tahu, ayah kena bagi tahu ataupun mak kena bagi tahu. Kakak haid dah, lah bagus, okey. Belipet. Cakap gitu, setakat tu dah cukup. Kena bagi tahu kakak aurat. Kakak keluar je selangkah daripada pintu rumah ni, kakak kena tutup aurat yang sempurna. Tak boleh dah macam sebelum ni kakak nak pergi main, keluar berlari gitu dengan tak pakai tudung apa semua, tak boleh dah. Aurat. Saudara-saudara mara yang kakak tak boleh bersalam, kakak tak boleh pegang, kakak kena jaga aurat. Siapa dia? Bagi tahu dia siap-siap. Papa, cuy, contohlah kan. Acu, angah ni, ni orang-orang ni kakak tak boleh salam. Pak saudara dia boleh. Pak saudara betul. Pak saudara kandung lah. Contoh saya, adik-beradik saya dia bolehlah bersalam. Suami isteri saya. Suami isteri saya lah. Suami adik-beradik isteri saya. Suami kakak isteri saya. Okey. Suami kakak isteri saya. Pak saudara anak saya lah, pak saudara sabit.
Birah, anak punya biras. Anak punya beras lah. Tak boleh salam. Kakak ni ingat, papa kakak tak boleh salam dengan papa. Oh, ya. Okey. Jadi biar dia tahu, balik kampung dia kena tutup aurat. Kalau berada di rumah, orang ni yang datang di rumah, dia kena tutup aurat. Kena bagi tahu siap-siap. Kalau orang ni datang rumah, kakak kena tutup aurat. Orang ni datang rumah kita, kakak tak payah tutup aurat. Tak payah pakai telekung, tak payah pakai tudung. Tapi kalau orang ni buat senarai siap-siap. Sebaiknya buat senarai siap-siap. A, B, C, D, E. Okey, orang yang kakak kena tutup aurat apabila orang-orang ini datang rumah ialah orang yang seperti di bawah. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, A sampai H ni kalau dia datang rumah, kakak kena tutup aurat. Tampar kat dinding biar dia tengok. Buat gitu. Orang yang boleh kita orang kata sekadar buka aurat, ialah orang-orang ni. Nenek dia, atuk dia, tak apa. Orang ni, kalau setakat orang ni ada, nanti bila buat senarai, 2 senarai tu letak dekat dinding bilik dia, nanti bila orang ni datang, dia akan terus pergi kepada senarai ni. Si A datang, A duduk senarai mana? A. A orang yang kita kena tutup aurat. Mana dia dah tahu? Si A datang, dia kena tutup aurat. Biar ada satu senarai. List, buatlah list. Saya pun buat. Okey, kakak settle. Mandi wajibnya, ceritanya, tempoh haidnya berapa lama kena cerita. Macam mana nak kena buat, apa nak kena buat, macam mana darah haid, berapa warna darah haid. Darah haid ada berapa warna? Ada 5 warna. Bukan pelangi. Bukan pelangi. Okey, apa lagi? Haid pada bahasa ialah mengalir, manakala erti haid pada syarak ialah darah semula jadi yang normal keluar dari pangkal rahim perempuan yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Dalil mandi wajib kerana haid. Bila datang haid, apabila dah habis dah darah haid, kena mandi wajib. Kena mandi wajib. Tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh buat apa-apa selagi tak mandi wajib. Dan kena segerakan mandi wajib. Okey. Dalil yang menunjukkan wajib mandi bagi perempuan yang haid ialah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalil mandi wajib bagi wanita yang haid. Orang perempuan, kalau orang tanya kena mandi wajib, orang haid kena mandi wajib, apa dalil? Dalil mandi wajib bagi orang yang haid ni, buka surah Al-Baqarah ayat 222. Ingat itu. Buka surah Al-Baqarah ayat 22. Dalil dia dekat situ. Dalil daripada sunnah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, "Fa idza aqbalatil haidatu fad'is salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli." Apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat. Dan apabila ia berhenti, maka mandilah untuk membersihkan dirimu daripada darah dan dirikanlah solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua ni adalah dalil tentang mandi wajib bagi wanita yang
yang datang haid. Maknanya tak ada nafi dah. Ke mana-mana pun kena mandi wajib. Datang haid kena mandi wajib. Umur baligh. Umur baligh, masuk baligh apabila seseorang lelaki atau perempuan yang sampai had umur layak ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Umur baligh ni maknanya haid ni salah satu daripada tanda umur baligh lah. Umur baligh. Cukup umur. Tanda baligh ni pertama, bermimpi hingga keluar mani sama ada bagi lelaki atau perempuan. Bermimpi hingga keluar mani sama ada lelaki atau perempuan. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, datang darah haid bagi perempuan. Lelaki tak ada lah. Kalau lelaki keluar darah haid tu, itu masalah. Bukan darah haid ke buasi, kena check tu. Darah haid ke buasi. Okey. Kedatangan darah haid bagi perempuan waktu yang memungkinkan seorang itu baligh dengan sebab mimpi atau kedatangan haid ialah genap umur 9 tahun Qamariah. Genap umur 9 tahun Qamariah. Lewat atau tidak kedatangan haid pada had umur tersebut bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan keadaan hidup seorang. Ada orang di setengah tempat dia umur 9 tahun. Kalau orang dulu-dulu, orang dulu-dulu cepat tak? Orang dulu-dulu tok-tok nenek-nenek kita kan. Kadang-kadang cepat. Umur berapa? Lewat Lewat bukan cepat tukar. Orang sekarang cepat. Budak-budak sekarang cepat. Orang zaman dulu 12, umur 12, 13, 14, 15 tu dah duk main pasir, duk main masak-masak lagi. Gitu. Tapi budak sekarang cepat Umur anak saya tu 10 lah. Umur 10 tahun anak saya. 10 tahun. Kena kahwin cepat kena kahwin cepat. Bukan ayah dia, anak dia. Ayah dia dah kahwin buat apa lagi? Anak Cik Faizal? Parang. Saya sebenarnya tak takut ke orang rumah tu. Tapi tak mampu. Yalah tu. Tak mampu. Nak beli seorang pun cukup dah, alhamdulillah. Allah bagi tu cukup dah. Tapi kalau Allah nak izin tambah lagi, nak macam mana? Tu bukan kita minta, Allah bagi. Allah izinkan, nak macam mana? Ataupun isteri Allah buka pintu hati isteri kita dah. Abang kahwin seorang lagi dengan dia ni bang. Allah Akbar. Isteri tu nak talak tak boleh. Takut kecil hati pula. Okey, baik. Dia kata, ketiga, genap umur 15 tahun Qamariah sekiranya tiada berlaku mimpi atau datang haid. 15 tahun tak bermimpi, tidak datang haid. Tidak bermimpi bagi lelaki atau perempuan, tidak datang haid bagi perempuan, cukup 15 tahun dikira baligh. Sama ada bermimpi, sama ada tidak bermimpi atau tidak datang haid, cukup 15 tahun dikira baligh. Itu jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. 15 tahun lelaki atau perempuan. Jadi darah haid ni dia ada berapa jenis? Macam mana kita nak kenal darah haid? Ada berapa warna? Hijau. Berapa warna darah haid? Kita tanya orang perempuan dulu. Kau ada di kalangan depan ni nak jawab ke? Warna darah haid. Merah hitam. 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 Yang kedua merah. Hitam, merah, coklat. Okey. Hitam, merah, coklat lah. Perang tu dia merah nak ke kuning-kuningan sikit kan. Lepas tu dia ke kuning-kuningan, masih lagi dikira darah haid. Hitam, merah, coklat, ke kuning-kuningan, keruh. Warna keruh. Dia bukan putih je ni.
Bukan putih bersih, keruh. Itu adalah masih lagi darah haid. Keruh ni macam kita kata ni lah, macam warna keruh macam mana? Keruh. Lebih kurang bawah sikit pada kuning. Teh susu. Krim gitu. Warna teh susu. Bukan putih. Dia bukan putih. Lebih kurang gini. Krim. Krim. Okey. Itu adalah warna darah haid. Kita tengok keluar warna hitam tu darah haid. Warna merah pun darah haid. Warna coklat pun warna darah haid. Warna kuning. Kuning ni bukan dah ni. Warna yang keruh bawah jenis sikit pada kuning. Ini bukan darah haid ni. Darah, bila sebut darah, sebab ramai orang kata bila sebut darah mesti merah. Haid ini ialah darah. Kan? Haid adalah darah. Orang beranggapan darah mesti merah ataupun gelap-gelap, merah gelap. Merah darah ikan. Darah lah. Darah ikan pun darah. Merah. Mesti merah. Sebab umumnya orang tahu darah sifat dia merah. Tapi dalam bab haid, kena tahu betul-betul bahawasanya warna, 5 warna ini masih lagi haid. Masih lagi darah haid. Sama ada dia hitam, sama ada dia merah, sama ada dia coklat, sama ada dia perang kekuning-kuningan, ataupun sama ada dia keruh. Masih lagi dikira darah haid. Kalau ada salah satu daripada 5 ini, walaupun di hujung-hujung cek masih ada salah satu daripada 5 ini, mana masih lagi tidak boleh mandi wajib. Masih lagi ada darah haid. Tak betul-betul bersih lagi. Sehinggalah cek, masukkan kapas, keluar kapas, putih kapas. Tak ada keruh, tak ada kuning, tak ada merah, tak ada hitam, tak ada coklat. Putih. Barulah kena mandi wajib. Okey, boleh faham? Sebab ramai di luar sana orang tak tahu, sebab dia bila kata, ni saya dah bersih dah ni, dia dah suci sebab dah tak ada darah. Yang ada kekuning-kuningan, macam bukan darah. Sebenarnya tu adalah darah, masih lagi di dalam warna darah haid. Salah satu daripada warna-warna darah haid. Kena kenal. Macam sebab itulah bila kita nak menguruskan haid ni, kita kena kenal haid ni apa, darah sifat dia macam mana. Baru kita tahu apa benda yang perlu kita buat. Ada 3 tempoh haid, iaitu paling singkat, paling lama, biasa. Paling singkat berapa lama? Paling singkat 24 jam, sehari semalam. Keluar darah sehari semalam, cukup 24 jam. Kita perasan darah keluar pukul 8 pagi. Okey? Darah tu keluar sehingga pukul 8 pagi esok. Masih lagi keluar. Maka itu adalah haid. Cukup tak 24 jam? 8 pagi, 9 pagi, contoh 25 jam lah. 8 pagi, 9 pagi, 25 jam. Okey, dah lebih daripada sehari semalam. Kadar minimum tempoh haid ialah 24 jam saja. Dah, ni okey 25 jam ataupun 24 jam. Cukup 24 jam darah tu keluar, maka itu adalah haid. Lepas tu tak keluar dah. Tak keluar dah, maka kita kena mandi wajib. Itu bukan darah istihadah, darah haid. Darah haid kena mandi wajib. Darah istihadah tidak perlu mandi wajib. Kadar tempoh minimum 24 jam. Ingat tu Yang kedua, tempoh yang paling lama ialah 15 hari. Paling lama 15 hari. Tempoh paling lama haid ialah 15 hari. Cukup 15 hari, masuk hari ke-16 keluar lagi darah. Itu bukan dah sudah tidak dikira sebagai darah
darah haid. Dia yang selebih lepas pada 15 hari, ia sudah dikira sebagai darah istihadah. Nah, jadi kena solat tak? Kena solat. Kena mandi wajib, kemudian kena solat, kena puasa dan sebagainya seterusnya. Kena buat perkara-perkara yang difardukan tadi. Okey. Tempoh kebiasaan 3, tempoh kebiasaan 6 atau 7 hari. Ada orang setengah perempuan dia datang 6 hari, ada setengah perempuan 7 hari. Nah, tempoh paling singkat 24 jam, tempoh paling lama 15 hari. Ingat tu. Senang je. Tempoh paling singkat 24 jam, tempoh paling lama 15 hari, normal 6 hingga 7 hari. Okey. Sekurang-kurangnya tempoh suci antara dua haid ialah 15 hari, manakala tempoh suci yang paling lama tiada hadnya. Tempoh suci ni bukan tempoh haid, tempoh suci. Okey, tempoh suci sekurang-kurangnya ialah 15 hari, tapi yang paling lama tak ada limit. Nah, kalau ada setengah orang perempuan tu setahun tak datang haid. Sebab menyusu anak ke semua kan. Dia tak ada limit. Maknanya setahun lah. Tak ada haid. Tak ada limit. Terdapat juga perempuan yang tidak didatangi haid selama setahun, 2 tahun atau lebih ada. Ada kes yang berlaku lah. Maknanya 2 tahun tak ada haid. Mana pergi darah tu? Wallahualam lah. Takkan kita nak operate pula check mana pergi darah. Tak boleh lah. Biarlah. Dah tak ada. Asal dia tidak mendatangkan mudarat untuk dia. Gitu. Okey. Apabila seseorang perempuan mengalami keluar darah kurang daripada tempoh haid yang paling pendek 24 jam tadi. Kurang 24 jam apa jadi? Iaitu kurang daripada sehari semalam atau lebih daripada tempoh haid yang paling lama iaitu 15 hari. Okey. Apabila seorang perempuan keluar darah kurang daripada tempoh 24 jam ataupun lebih daripada 15 hari, maka darah tersebut dianggap darah penyakit istihadah. Istihadah dan bukan darah haid. Darah haid dan darah istihadah dapat dibezakan berdasarkan warna dan kepekatannya. Okey. Habis darah haid. Okey. Haid. Ada lagi nak tanya pasal haid? Okey. Kalau menurut mazhab ulama Hanafi terdapat 6 warna. Dalam Syafi'i ada 5 warna. Hanafi 6 warna darah haid. Hitam, merah, kuning, keruk, hijau. Seri. Darah hijau. Pernah tengok darah hijau? Mutah hijau pernah tengok? Darah hijau. Darah hijau. Ni menurut pendapat mazhab Hanafi. Kebiasaannya mula-mula datang haid berwarna hitam, kemudian berubah kepada merah, kemudian antara merah dan kuning, kemudian kuning dan akhirnya keruh. Tu dia punya biasanya gitulah. Jarang turutan dia tu. Apa lagi yang saya boleh share berkaitan dengan haid ni? Kaedah kiraan tempoh haid. Nak mandi wajib. Tadi kaedah kiraan tempoh haid tadilah. 24 jam, 15 hari, 6 hingga 7 normal. Okey. Mandi wajib. Nak mandi wajib bagi orang yang haid. Bila masa nak mandi wajib? Kita dah cek dah. Cek bersih. Kita cek, kita tengok kapas tu putih, bersih. Bila nak kena cek, bila nak kena mandi wajib. Okey. Yang pertama, bila nak kena cek? Bila kita dah tengok darah dah di hujung-hujung ataupun kita dah tahu hari-hari ia dah masuk pada hari penghujung kepada tempoh haid, maka kita kena cek setiap waktu solat. Okey. Cek Zuhur. Macam mana kaedah dia? Kita cek waktu Zuhur ada. Kita cek waktu asar bersih. Okey. Kita cek waktu Zuhur ada.
Kita cek waktu asar bersih. Kemudian kita kena mandi wajib pada waktu asar. Gitu. Mandi wajib pada waktu asar. Bila dah bersih. Dia bukan. Sorry, maafkan saya. Dia kena 2 kali bersih. Cek zuhur bersih. Okey. Cek asar bersih. Kita kena mandi pada waktu asar, qada solat zuhur. Gitu kaedah dia. Kena cek 2 waktu solat. Cek maghrib bersih. Kalau kita cek zuhur, ada lagi. Cek asar ada kuning-kuning lagi. Masih lagi darah haid. Kan? Okey, kita cek maghrib bersih. Cek maghrib bersih. Cek isyak bersih. Kena mandi, sembahyang isyak dan qada waktu maghrib. Kena mandi. Kena segerakan. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i, merupakan satu kesalahan kerana jika melengahkan mandi wajib. Apatah lagi kalau sehinggakan ianya boleh menyebabkan tertinggalnya solat fardu dan sebagainya. Jadi kenapa perlu disegerakan mandi wajib? Hikmah dia, orang yang dalam berkeadaan hadas ini, dia rugi dari sudut dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh dia tak boleh baca Quran. Lepas tu malaikat tidak mendatangi orang-orang yang dalam keadaan hadas, dalam keadaan berhadas. Jadi kalau kita segerakan mandi itu lebih baik. Segerakan mandi. Okey. Maknanya tak perlu tunggu 24 jam. Tak perlu tunggu 24. Jangan tunggu 24 jam. Sebab banyak solat nak kena qada ni. Boleh faham Abang nanti balik bagi tahu budak-budak. Saya bagi tahu anak saya, Zafri boleh bagi tahu adik-adik kan. Okey, cerita benda ni, share dengan kawan-kawan. Bila tempoh nak mandi, kena cek tempat keluar darah haid tadi 2 waktu solat. Solat zuhur cek. Okey, solat zuhur cek bersih. Mandi dah lagi? Belum lagi. Cek solat asar pula bersih. Okey, solat yang kedua, solat asar bersih juga. Okey, mandi pada waktu asar, solat asar tadi. Solat asar dan qada solat zuhur. Qada solat zuhur. Gitu. Itulah biasanya yang dibuat. Sebab tak perlu tunggu untuk tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu untuk tempoh 24 jam. Contoh cek pukul 8 kering, tunggu 8 pagi esok. Pukul 8 pagi esok, betul dah. Tak ada. Tak perlu tunggu 24 jam ataupun sehari semalam. Okey. Contoh situasi lagi kita seorang perempuan ni dia datang haid pada waktu zuhur. Waktu zuhur contoh dia zuhur masuk pukul 1.10. Okey. Dia tak sembahyang zuhur. Dia datang haid pada pukul 2.15. Okey. Pukul 1.10 masuk waktu zuhur. Pukul 2 dia nak pergi sembahyang. Masuk toilet, tengok ada haid. Okey, darah haid dah keluar kan? Pukul 2 tu. Okey. Apa yang dia kena buat? Dia dah tak boleh sembahyang. Betul dah? Okey, faham? Dia dah tak boleh sembahyang zuhur tu. Waktu zuhur itu dah bermulanya dia dah tak boleh solat, tak boleh baca Quran tu. Dia dah mula dalam tempoh haid. Sehinggalah habis haid, dia kena qada solat zuhur yang ditinggal masa awal-awal datang haid tadi. Yang dia terlepas tadi. Sebab tempoh dia ada masa dan tempoh yang cukup masa untuk dia solat. Panjang. Pukul 1 hingga pukul 2 tu. Kalau dia solat sebelum mana masuk waktu dia solat, mana dia tak tertinggal lah zuhur tu. Tapi disebabkan dia melewatkan solat dia,
Maka dia nak solat tu datang haid, kemudian dia kena ganti qada balik solat zuhur yang dia tinggal. Ramai tak tahu. Ramai tak tahu benda ni. Ramai yang mungkin tak tahu. Di luar sana kalau budak-budak sekolah lagi budak-budak sekolah menengah kan. Lagi. Ramai yang tak tahu. Tak cerita kan. Okey, anak-anak kita nanti beritahu kan. Gitu kaedah dia. Jadi lepas tu saya macam mana saya tak tahu sebelum ni Ustaz. Tak tahu. Tak tahu kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat minta ampun dengan Allah. Kita dalam keadaan jahil, kita tak tahu. Macam mana? Kan? Dah ni kita dah tahu, alhamdulillah. Kita dah tahu. Gitu. Boleh? Okey? Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Yang pertama solat. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga berhenti dalam masjid. Berhenti dengan kuliah. Haram. Lalu masjid tu dengar, ustaz ni sedap ni ceramah ni. Berhenti je. Berhenti duduk dalam masjid dengar ceramah. Dengar kuliah agama. Haram. Haram. Masuk melintah boleh tak? Contoh, kita masuk tertinggal beg dalam surau. Okey, keluar darah haid. Keluar je surau. Lepas sembahyang zuhur, berhenti di masjid. Nak balik Kota Baru, berhenti di masjid, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, sudah sembahyang zuhur, keluar masuk masjid tu tertinggal beg. Keluar sampai depan pintu nak pergi tandah. Pergi tandah dulu cek period dah. Haid dah keluar. Nak masuk ambil beg dia, boleh tak? Beg duduk di ruang solat, boleh tak nak masuk? Nak masuk untuk melintah je boleh. Masuk ambil keluar balik. Kalau masuk duduk rehat ya. Tak boleh nak berguling ke apa semua, nak bertorak ke bukan masa dia lah. Nak bertorak dalam kereta je lagi ataupun sampai di rumah lagi betul lah orang. 40 hari ke 50 hari pun. Dalam masjid tu lah dia tahu dari dia period tu lah dia nak bertorak lah apa semua bagai. Kadang-kadang kita ni kan macam tu. Berhenti di dalam masjid. Tidak haram melintasinya sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara yang diharamkan sebab janabah. Wanita berada dalam keadaan haid dalam masjid untuk mendengar ceramah adalah haram. Ni fatwa negeri Pulau Pinang ni. Wanita yang berada dalam keadaan haid di balai lintang. Balai lintang ni apa? Balai lintang ni macam nak kata surau lah. Balai lintang apa aja? Ruang-ruang terbuka tu. Ruang-ruang terbuka yang dikata pekarangan tu. Macam balai lintang masjid lah dia panggil. Masjid ni dia ada ruang solat. Yang kat dalam ruang utama, ruang solat, pintu besar tu, tolak pintu tu masuk ruang solat. Okey, tepi-tepi ni yang mozek-mozek tai-tai macam surau kita tu. Kan? Surau kita tu dalam tu ruang solat. Tepi yang marble tu, yang menghadap ke tasir yang indah tu, kan? Itu balai lintang lah tu dia panggil. Balai lintang. Jadi balai lintang ni dia kena tengok sifat dia sebagai masjid. Kena tengok wanita yang berada dalam haid di balai lintang dan sekiranya balai lintang tersebut tidak disifatkan sebagai masjid, maka tidak haram. Kawasan tu tidak digezetkan sebagai masjid. Masih tersebut. Kaki lima tempat parking je lah. Kaki lima. Macam kaki lima. Pernah tengok tak? Kan? Pernah kan? Masjid. Balai lintang tersebut hendaklah ditentukan statusnya dengan merujuk kepada pembangunan. Mana kita nak tahu dia ni status dia balai lintang ni, kita boleh duduk, tak boleh duduk orang yang haid. Dia tahu status dia macam mana, tanya imam. Imam, balai lintang ni termasuk dalam pelan masjid ke tak? Dia ni masjid ke, digezetkan sebagai masjid ke tidak ni kawasan ni? Ni bukan. Ini pekarangan dia panggil. Yang masjid ialah bahagian ni, bangunan ni. Okey, mana boleh duduk situ? Boleh duduk. Ni fatwa daripada Majlis Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Okey, yang keempat ialah tawaf. Tawaf Tawaf ni apa dia? Tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf ni dalam menurut jumhur mazhab Syafi'i haram. Haram dan tidak sah
tawaf orang wanita yang haid. Wanita yang haid. Contoh pergi umrah. Okey. Hari tu Puan Hima ada tanya dah pasal ubat. Ubat hukum dia harus makan ubat penahan haid tu. Nah, okey, yang cerita dia pergi umrah, kemudian tawaf. Ataupun sampai di Mekah kita tengok period. Cek kita datang period. Waktu kita dah berada di Mekah. Kan? Period dah sudah kerja nak macam ni. Dah. Dia ni dah lah period dia 10 hari. 12 hari, 15 hari, 14 hari kadang-kadang. Umrah 14 hari je. Sampai tu hari dah ketiga dah. Memang tak ada buat apa. Memang tak ada buat apa. Jadi macam mana? Macam mana dia nak tawaf, nak selesaikan dia punya umrah dia? Dia boleh bertaklid dengan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi boleh tawaf dalam keadaan haid. Dan dia kena bayar dam seekor unta. Kena bayar dam seekor unta. Kalau orang yang tawaf dalam keadaan hadas kecil, dia kena bayar dam seekor kambing. Seekor kambing. Hadas kecil ni kita dalam keadaan pakaian kita ada najis, ataupun kita dalam keadaan tidak bersih, dalam keadaan hadas kecil lah, kita tidak berwudu. Kita tidak berwudu. Dalam keadaan wudu ada. Tapi bila dalam keadaan tadi tu macam dia kata tadi lah. Ulama kata boleh bertaklid dengan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi soalan dia, kalau yang tanya saya itu kan pasal istifadah kan. Kalau tanya hukum dia, apa hukum dia? Hukum dia kita lebih kepada kita ambil daripada pendapat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahawa tawaf yang dilakukan oleh orang yang datangi haid adalah tidak sah kerana ia adalah lebih selamat. Tidak sah lah kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita dah di sana, maknanya kalau nak tunggu habis haid kita, mana sampai kita kena balik dulu. Kita kena terpaksa tak boleh nak stay dah. Dah package kita 14 hari. Dah, rombongan kita balik, takkan kita nak stay lagi nak tunggu. Kita seorang, takkan Mentawis nak layan kita seorang. Tunggu dulu, awak balik dulu, saya tunggu dia. Saya tunggu puan ni dulu. Nak selesaikan sebab dia haid dia baru habis. Rombongan ni balik dulu ramai-ramai. Saya balik dengan ni puan ni nanti. Tak boleh lah Mentawis tak layan lah seorang kita dah. Jadi kalau macam tu nak tunggu habis haid pun dia tak akan sempat, maka dia bolehlah bertaklid dengan pendapat dalam mazhab Hanafi. Boleh dia tawaf. Boleh dia melaksanakan tawaf. Seperti macam ni dia kata, walau bagaimanapun jika sekiranya waktu sucinya itu datang lewat dan dalam masa yang sama jika dia menunggu sehingga suci akan menyebabkan dia terlepas rombongan pulang atau tiket penerbangannya hangus, maka dibolehkan baginya untuk melakukan ibadah tawaf dengan bertaklid kepada pendapat ulama mazhab Hanafi dan dia dikenakan dam seekor unta. Jadi jelas lah. Maknanya lepas ni tak payah risau lah. Nak pergi umrah ke apa, kita tahu dah, oh tak ada masalah. Ni nak pergi umrah kita takut-takut, macam mana ni saya ni period ni, nanti kan datang period, macam mana saya nak buat, jangan risau. InsyaAllah boleh. Okey. Yang perkara yang diharamkan perkara lain yang diharamkan kerana haid, melintas atau lalu di dalam masjid. Perkara lain. Tadi dia kata tak boleh duduk, melintas boleh. Kan? Jadi perkara lain yang diharamkan kerana haid, melintas atau lalu dalam masjid, dikuatiri mencemarkannya
kerana darah haid adalah najis. Oleh itu haram mencemarkan masjid dengan najis atau benda-benda yang lain kotor. Benda-benda lain yang kotor, sebaliknya jika selamat maka halal bagi melintasinya. Haram ni kalau melintas masuk dalam masjid tu, kalau kita yakin benda tu tak selamat, darah tu tak menitik. Kalau kita yakin darah tu menitik, maka kita pergi juga haram. Kalau darah tu menitik, berdosa kita. Gitu. Sebab dia ada jenis-jenis juga kan, yang ada setengah orang darah banyak, ada setengah orang darah dia tidak banyak. Gitu. Jadi darah yang banyak ni, bila darah banyak, orang kata pad tu tak mampu nak tampung, dibimbangi bocor dan sebagainya, menitik dalam masjid. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, haram dia masuk melintasi, walaupun hanya sekadar melintasi masjid. Kalau dia yakin bahawasanya darah tu tidak menitik, selamat dah, pakai seluar dah 14 lapis dah. Maknanya confirm dah menitik dah ni, confirm dah. Maknanya bolehlah dia masuk dalam masjid, melintasi dan melalui sahaja. Tak boleh juga, tetap juga tak boleh untuk duduk dalam masjid. Yang kedua, perkara lain yang diharamkan ialah puasa. Perempuan yang didatangi haid tidak harus berpuasa sama ada puasa sunat atau puasa wajib. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang maksud orang perempuan yang kurang agamanya. Baginda menjawab, Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan yang haid tidak boleh bersalat dan berpuasa? Sebagaimana maksud hadis di atas, begitulah juga orang yang disepakati oleh para ulama. Walau bagaimanapun mereka wajib mengqadha puasa fardu yang ditinggalkan setelah suci daripada haid, tetapi tidak wajib mengqadha solat. Justru apabila haidnya berhenti, dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Okey, itu semua jelas lah. Sebab puasa ni tak perlu kepada mandi wajib. Saya tak mandi wajib malam, saya tak boleh puasa. Tak sah puasa. Tak boleh tu bukan salah tu. Sebab ada juga yang ada sah dah puasa saya. Saya semalam tak mandi wajib. Lepas tu saya subuh tadi saya lupa nak mandi wajib. Mana dah sah lah puasa dia kata kan. Dia kata gini, tak sah lah puasa saya kan Ustaz. Puasa tidak berhajat dengan mandi, tidak berhajat dengan mengangkat hadas. Puasa dia sah, ada masalah. Okey, itu sahaja. Satu lagi alas. Yang ketiga, persetubuhan, bercumbu-cumbuan dan menggauli isteri di antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Tak boleh bersetubuh, tak boleh bercumbu-cumbuan, tak boleh nak mendekati isteri dengan di antara pusat dengan lututnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22 tadi. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Jadi itu dalil dia. Okey, itu saja insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Insya-Allah minggu depan kita akan masuk dalam bab bersalin.